Datuk Yang Tua, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih saya ucapkan kepada Ahli Yang Berhormat Bandar Kuching atas ucapan penangguhan yang telah dibangkitkan tersebut. Kementerian Dalam Negeri telah menerima dan seterusnya meneliti isu dan perkara yang dibangkit oleh Ahli Yang Berhormat Bandar Kuching dalam teks ucapan penangguhan beliau sebentar tadi. Untuk makluman Yang Berhormat, pengurusan penjara Miri telah mengambil segala langkah dan tindakan yang mematuhi prosedur, peraturan serta semua aspek berkaitan dalam pengurusan kemalangan dan kematian banduan James Wong Sun Lai pada September 2006. Perkara ini dapat dijelaskan melalui tindakan-tindakan seperti berikut. Pada 9 Oktober 2006, mulai 8.15 pagi, banduan James Wong Sun Lai menjalani latihan kawat bersama 21 banduan lain di lokasi kawasan Riadah Bersemen. Sebelum latihan dijalankan, penama berkeadaan baik dan tidak mengadu berhubung kesihatan atau lain-lain masalah. Latihan kawat merupakan salah satu aktiviti fasa pertama, iaitu pembentukan disiplin dalam program pembangunan insan untuk penghuni penjara. Pada 9 Oktober jam 8.45 pagi, semasa dalam kedudukan senang diri, saya jelas sedikit, senang diri, tangan di belakang dua-dua yang mana, penama tiba-tiba jatuh ke arah belakang, terlentang dan kepala terhantuk pada simen. 3 jari tangan kanan penama turut luka. Kemalangan tersebut telah disaksi oleh banduan lain yang mengikut latihan kawat berkenaan serta pegawai bertugas. Banduan yang masih sedarkan diri boleh bercakap dan berjalan terus dibawa keluar dari lokasi berkenaan untuk pemeriksaan lanjut dan tidak lagi dibenarkan menyertai aktiviti berkenaan. Banduan dibawa ke klinik penjara dan semasa berada di klinik penjara, penama telah bangun tergesa-gesa kesingki kerana terasa hendak muntah. Dalam keadaan tergesa dan tidak stabil, bahagian matanya di sebelah kiri telah terhantuk pada paip singki berkenaan. Kejadian turut diperhatikan oleh seorang banduan lain. Penama seterusnya dihantar ke Hospital Miri untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Penama kemudian pada jam 16.10 petang dibawa balik ke penjara Miri. Sekembalinya dari hospital, penama tidak lagi terlibat dengan latihan kawat atau lain-lain bentuk latihan. Latihan kawat juga tidak dijalankan pada jam 4.10 ataupun 16.10 petang untuk lain-lain banduan di penjara berkenaan. Pada 9 Oktober 2006 jam 21.10, itu 9.10 malam, penama mengadu pening kepala kepada pegawai bertugas malam dan segera dibawa ke Hospital Miri dan ditahan di hospital berkenaan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Hasil pemeriksaan lanjut oleh pegawai hospital berkenaan pada 10 Oktober 2006 kira jam 4.05 pagi, pembedahan telah dijalankan terhadap bahagian belakang kepala banduan. 20 jahitan sebagai kepala adalah jahitan selepas pembedahan dan bukannya jahitan kerana kecederaan yang kelihatan sebelum pembedahan. Sebagaimana prosedur Jabatan Penjara bagi banduan yang mengalami masalah kesihatan yang serius, pada 10 Oktober 2006 jam 8.30 pagi, keluarga banduan dimaklum oleh pihak penjara Miri mengenai kejadian yang berlaku terhadap James Wong Sun Lai. Pihak penjara Miri turut memohon keluarga membawa rekod perubatan penama bagi membantu rawatan lanjut. Keluarga penama yang telah diberikan kebenaran khas untuk berada bersama penama sepanjang tempoh rawatan di hospital berkenaan. Pada 12 Oktober, Serjan Penjara yang mengawal banduan menjalani latihan kawat telah membuat laporan polis berhubung dengan kemalangan berlaku di Balai Polis Miri
CPS Miri 13466/06. Seterusnya pada 13 Oktober hingga 14 Oktober 2006, pegawai penyiasat polis yang diketuai oleh seorang inspektor telah memulakan siasatan di lokasi kejadian penjara Miri serta mengambil rakaman percakapan dari pegawai penjara dan bantuan lain. Kejadian yang berlaku juga dimaklum kepada ibu pejabat penjara dan seterusnya kepada Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri memandang serius kejadian yang berlaku dan memutuskan siasatan khas dalam dalaman turut dilaksanakan. Pada 14 Oktober 2006, pasukan siasatan khas Jabatan Penjara yang diketuai oleh Pengarah Penjara Negeri Sarawak telah memula siasatan. Bantuan tidak sedar diri selepas pembedahan 10 Oktober hingga 2006 hinggalah disahkan meninggal dunia pada 14 Oktober 2006. Pihak Penjara Miri sekali lagi membuat laporan polis di Balai Polis Miri nombor laporan CPS Miri 13553/06 berhubung kematian yang berlaku itu sebagaimana prosedur yang ditetapkan. Seterusnya, bedah siasat yang dijalan pada 17 Oktober 2006 menunjukkan punca kematian ialah intercranial bleeding with fracture of skull due to blunt head injuries. Tuan Yang di-Pertua, berasaskan hasil siasatan di jalan yang melibat bantuan serta anggota penjara Miri serta tindakan-tindakan di atas, didapati kecederaan dan kematian penama adalah akibat jatuh semasa latihan kawat dan tidak sebarang kaitan dengan penyiksaan atau penggunaan kekerasan oleh mana-mana pihak. Begitu juga lembaga siasatan mendapat pengurusan penjara Miri tidak bertindak melindungi mana-mana pihak, sebaliknya telah mematuhi semua prosedur dalam memberi rawatan lanjut kepada bantuan, membuat laporan polis, memberi kerjasama terhadap siasatan polis, memaklumkan keluarga serta menjalankan siasatan. Tindakan membuat laporan segera kepada pihak polis dan bekerjasama dalam setiap siasatan juga menunjukkan langkah yang diambil oleh pengurusan penjara Miri adalah selaras dengan dasar Jabatan Penjara yang tidak membenarkan serta tidak memkompromi dengan mana-mana pihak yang menggunakan kekerasan terhadap bantuan di luar dari batasan undang-undang. Hasil siasatan serta penjelasan dari hospital menunjukkan jahitan sebahagian kepala ada selepas pembedahan. Begitu juga luka di jari dan keadaan kuku si mati dikeluar oleh pihak hospital kerana hampir terkeluar akibat daripada terjatuh. Perkara itu turut diakui sendiri oleh bantuan lain kepada pihak polis serta lembaga siasatan khas. Penama juga telah selesai rawatan pada kali pertama, tidak lagi dibenarkan menjalan latihan kawat mahupun aktiviti lain. Datuk Yang di-Pertua, Kementerian Dalam Negeri berpuas hati terhadap tindakan dan prosedur yang diambil oleh Jabatan Penjara dalam mengendalikan rawatan dan kebajikan serta terbuka kepada semua siasatan yang telah dijalankan. Kementerian Dalam Negeri bersetuju dan tidak ada sebarang unsur-unsur penderaan atau siksaan terhadap penama oleh mana-mana pihak sama ada anggota penjara maupun bantuan lain. Kecederaan dan kematian yang berlaku adalah satu kemalangan dan langkah lanjut bagi mencegah kejadian seumpama dari berulang telah dipastikan diambil oleh penjara berkenaan. Tuan Yang di-Pertua, dengan penjelasan tersebut, Kementerian Dalam Negeri berpendapat pengesyuran untuk ditubuhkan satu inkuari adalah tidak diperlukan. Terima kasih.